apa? Berikut. Naijah ke suara. Naijah lepas belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta mereka yang berjihad di jalan Allah hanya mengharapkan rahmat redha daripada Allah, dan dialah Tuhan yang maha mengampun lagi maha ngasihani. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 218. Yang simulakan pengurusi majlis pada program malam ini dan pada pengurusi surau Al-Muttaqin, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh dan kuasa pun takbir surau, muslimin muslimat, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah pada malam yang mulia ini, sekali lagi dapat bertemu dalam majlis halaqah ilmu, majlis perkongsian ilmu. Khususnya kita berada pada bulan Muharram ini akan membincangkan bicara hijrah Nabi SAW, dan kita masih lagi berada pada bulan Muharram, bulan yang pertama di dalam taqwim hijri. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah yang diciptakan sejak daripada diciptakan langit dan bumi ialah sebanyak 12 bulan. Dan daripada 12 bulan itu 4 bulannya adalah bulan yang suci, bulan yang dihormati. Dalam hadis Nabi menyebut bulan yang dinyatakan itu 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Dan satu lagi bulan suci itu Nabi kata baina Jumadil Akhir wa Sya'ban, di antara Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban, di tengahnya bulan Rajab, bulan Rajab. Jadi 4 bulan ini Allah sebut umum, general, dan disebut arba'atul hurum, 4 bulan yang dihormati, yang suci. Dalam hadis Nabi memperincikan 4 bulan itu adalah bulan yang disebutkan tadi. Salah satu bulan yang kita sedang berada ni tuan-tuan, maknanya bulan suci sungguh, bulan yang dihormati. Orang Arab ni amalan mereka bila berlaku perbalahan persengketaan pada bulan Muharram, maka berlaku, kalau istilah perang, gencatan senjata. Kalau mereka berbalah, bertelingkah, bergaduh, Allah perintahkan fa aslihu baina akhawaykum, hendaklah kamu islahkan, damaikan di antara kedua yang berbalah tadi. Artinya kita kena usaha, cuba supaya kita juga menjadi manusia golongan yang hormat akan bulan suci yang disebut, antara salah satunya bulan Muharram. Pilah tak tahulah ni malam akhir,
Benda Ustaz malam akhirnya bukan malam bola, malam kempen PRK Slim Ribbon. Ini sok dah mundi. Jadi malam ni memang all out lah, kita kata. Yang sana cari peluru, yang sini cari peluru yang akhir. Yang sana muncung senapang hala ke sini, yang sini muncung senjatanya ke pihak lawan. Nampak? Yang tanding Melayu dengan Melayu pun nak kata kita, nampak? Yang berlaku pula pilihan raya ni bulan Muharram, bulan suci, bahkan hijrah, yang kita sambut ma'al hijrah. Ma'al hijrah, maknanya bersama-sama hijrah. Kita buat perubahan. Erti kalau tadi bergaduh, berbalah, damai. Kalau suatu keadaan yang tak baik, kita hijrah kepada suatu keadaan yang baik. Itu yang kita nampak. Bukan senang. Bukan senang nak senang, tu satu hal. Bukan senang nak menyatukan umat Islam ni. Dalam keluarga kita pun nampak berbagai-bagai kerenah adik-beradik, cara adik-beradik. Yang sulung tak setuju, yang bongsu, yang musuh bergaduh dengan kakak, kakak bergaduh dengan abang. Tu dalam keluarga. Hak suami isteri dengan cara suami isteri. Yang suami nak kahwin seorang lagi, yang isteri tak bagi, itu pun dia juga. Yang isteri kata, cubalah kahwin. Kalau aku dapat tahu, aku robohkan habis rumah isteri muda. Pula dah diugut ni pula. Tu bergaduh antara laki bini. Tu kira nak kahwin dua. Macam orang Tasik berani. Itu kena fikirlah agak-agak. Mudah-mudahan, tak takutlah kita, mudah-mudahan. Marah ibu-ibu sekalian. Lepas ni tak lama Ustaz, 5 minit lagi kami balik lah. Apa cerita kahwin dua. Nanti sabar, tenang dulu ibu sekalian. Ini baru mukadimah, belum start lagi. Kita start lepas PM kita mengumumkan PKP baru ni, insya-Allah malam ni pukul 8 kan. Jadi kita santai-santai dululah. Insya-Allah ada berita akan disampaikan sahabat-sahabat kita terkininya apa dia. Mungkin moratorium tambah lagi 10 bulan ke mana kita tahu kan. Pilihan raya nak dekat. Kalau tidak, kita tak mangkah lah kan. Itu je. Kalau nak mangkah, bagi lagi. Bukan kita 10 bulan, kami nak setahun lagi kan. Sebab ada yang tak ada kerja, ada yang kena berhenti, nganggur banyak dan sebagainya. Baik, kemudian kita lihat bila mana hijrah Nabi ni, kita petik kata-kata hikmah seorang ulama yang bernama Syekh Dr. Mustafa Sibai. Syekh Dr. Mustafa Sibai menyebut, sekiranya tidak berlaku hijrah Nabi, maka tidak akan ada tamadun manusia, tidak ada peradaban manusia. Ertinya tidak ada pembangunan insani. Pembangunan manusia itu tak wujud. Pembangunan manusia bukan hanya pada zahir, membesarkan badan, menyihatkan badan, tetapi pembangunan manusia itu termasuk melahirkan akhlak yang terpuji. Yang disebut Muhammad, maksud dia yang terpuji. Bila berlaku hijrah, maka sehingga hari kiamat manusia akan rujuk kepada suatu kehidupan yang berjaya, kehidupan berjaya di dunia dan juga akhirat. Tak akan ada manusia yang boleh dicontohi melainkan manusia itu yang kita rujuk namanya ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim Khalilullah alaihi wassalatu wassalam. Agak-agak boleh hafal lah ni, 2 kali dah saya sebut ni. Mudah-mudahan lah tu turunan Nabi. Sebab dia susu galuh keturunan Rasulullah ni daripada Nabi Ismail. Ismail ni dia kahwin 2 kali. Isteri pertama cerai, isteri kedua
baru kekal. Isteri pertama tak dapat anak, ibu sekalian. Isteri yang kedua baru dapat anak. Anak Nabi Allah Ibrahim ni ada 2 orang isteri. Dan bila kahwin yang keduanya itu, barulah ramai anak yang dilahirkan. Daripada anak kepada cucu, cucu kepada cicit, cicit lahir piat-piut, dan sampai kepada baginda Nabi SAW. Jangan-jangan kita dengar nama Nabi apa dia, anak Nabi Allah Ismail, Qaidar, antaranya Misha. Bukan Misha Omar. Misha Omar pebarang, tu penyanyi. Misha nama anak Nabi Ismail, ibu sekalian. Qaidar nabat, pelik bunyinya. Kemudian lahirnya Adnan, tersebut daripada Adnan, itu keturunan Adnaniyah disebut. Kemudian tadilah yang disebut tadi, Khuzaimah, Mudrikah, Mudhar, Nizar, Ma'ad, apa semua, sampai kepada baginda Nabi SAW. Jadi ini rujukannya, manusia ni yang membawa suatu perubahan yang totally dalam hidup seorang insan. Di Mekah disebut manusia, di Madinah maka disebut insan. Sebab di Madinah sudah wujud suatu ketamadunan manusia, peradaban manusia. Di Mekah pada waktu itu, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, diulang-ulang, wahai manusia, wahai manusia. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah kamu kepada Rabb, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di Mekah. Proses yang Nabi usaha ikhtiar lebih kurang 13 tahun. Nabi usaha untuk mengislahkan orang-orang yang ada di Mekah yang karat jahiliyah, yang mereka menyembah Taghut. Ulama mufassir menyebut Taghut itu satunya patung-patung berhala. Kalau di Mekah dia ada Al-Latta, Al-Uzza, Wal-Mulk, Wal-Manat, patung yang besar. Yang kecil banyak, ada 300 lebih keliling Kaabah. Sekarang tak adalah. Kita tengok makam Ibrahim, kemudian apa dia, Hijr Ismail, keliling dulu Kaabah tu patung-patung berhala. Macam kita tengok Tok Kong Hindu kuil, macam tu patung-patung lagi besar, itu kecil. Tapi perubahan yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW bila mana Nabi berhijrah. Di 13 tahun bertungkuh lumpuh Nabi sebarkan dakwah tauhid. Dakwah tauhid, dakwah perintah solat, dakwah perkara yang berkait dengan amaliyah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Itu pun kita kata zaman hari ni, Allah cukup lihat, khususnya kita kata sembahyang, bab solat, bab sembahyang ni kita kata Allah bukan senang nak amalkan sungguh-sungguh. Sebab orang tua kita, ulama-ulama tekankan cukup soal solat. Segala-galanya ada di dalam solat. Tapi kalau tak solat, maka hilang segala-gala. Artinya tidak ada makna pada manusia itu sendiri, walaupun hidup. Sebab dia hidup ni sudah tidak ada agama di dalam diri dia, jiwa dia kosong. Sebab itu Nabi bersabda, Nabi kata apa dia? Man tarakas salah, Nabi kata, satu, man tarakas salah muta'ammidan faqad kafar jihar. Orang yang meninggalkan solat, ini khusus kepada solat maktubah. Maktubah ni sama fardiyah, fardiyah maktubah sama, yang fardu compulsory, wajib. Maka kamu menjadi kufur yang nyata, kata Rasulullah. Sebab hadis yang lain Nabi menyatakan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama din, wa man tarakaha faqad hadama din. Nabi kata sembahyang itu imad. Imad ni apa dia? Tiang. Imaduddin, tiang ni tiang agama, bukan tiang rumah, tiang agama.
Rumah pun kena ada tiang. Ada tiang seri, macam-macam tiang. Tak ada tiang, tak ada rumah. Agama ni dia ada tiang dia, iaitu solat. Kalau sekiranya ada iman tapi tidak sembahyang, apa makna definisi iman pada diri dia? Tak iman. Sebenarnya tidak ada iman. Ramai yang mengaku beriman, sembahyang tak sembahyang. Dia kata, apa hal sembahyang penat-penat macam ni, dia kata. Orang sembahyang pakai niat dia. La ilaha illallah. Ada kampung saya, Allah, nak kata ramai sangat tu tak tahulah, tapi memang ada kawan-kawan, sahabat-sahabat jenis sembahyang pakai niat. Daripada dulu kecil saya sekolah sampai sekarang dah jadi ustaz, sembahyang pakai niat lagi. Dia kata, buat apa tengah tunggik sembahyang? Sampai sekarang tak pergi masjid, tak pergi surau, boleh kenal orang jenis macam ni. Dia sembahyang pakai niat, tuan-tuan, cukup dahsyat. Kalau sembahyang pakai niat macam tu mudahnya, makan pakai niat, kan? Setubuh pakai niat. Macam setubuh pakai niat. Apa abang tengok menung aja? Abang tengok je lah. Takkan tak ada apa hal ke ni? Nak apa niat je. Mau gitu? Niat aja dah seronok. Gila kan berkata bini. Itu nak cerita je. Tak ada setubuh pakai niat, terus jadi tak mau. Makan gitu juga. Akan tengok je. Dengan Maggi ketamnya, kemudian dengan nasi mandi, maklubah, kambing golek berguling. Takkan tengok je. Dah kan? Dah aku niat tak mau. Tu contoh, kita ambil cara contoh-contoh yang bodoh, kita kata kan. Cara macam tu je. Nak hujah dengan bapak. Kalau boleh sembahyang pakai niat, baik, makan pakai niat. Orang tak kenyang macam tu juga sembahyang. Kalau tidak ada rukun fi'li, rukun qawli, rukun qalbi, maka tak ada maksudnya. Tidak ada isi sembahyang itu. Kenapa? Niat itu baru satu daripada 3 rukun yang wajib. Rukun qawli, qalbi dan fi'li. Ini kalau sekadar niat, baru satu, mana lengkap, tak jadi sembahyang. Hebat macam mana pun kamu yakin pada Allah, tapi tidak ada makna. Sebab akidah yang diajar oleh Rasulullah, akidah yang syumul, yang bukan setakat iman akidah, tetapi praktikal itu. Sehingga dilihat daripada sembahyang itu, Allah sendiri menyebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini kita kena hujah dengan puak-puak ni. Baca ayat surah Al-Ankabut ayat 42. Al-Ankabut ayat 42. Ini ayat dia. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang ni dapat mencegah perkara fahsyak dan munkar. Kalau niat itu sudah boleh mencegah jahat dan munkar, maka mudah Islam diterima oleh manusia. Tetapi Islam ini bukan sekadar kita yakin amantu billah, aku beriman kepada Allah, tetapi mana penyaksiannya itu daripada pengamalan, iaitu daripada perbuatan tubuh badan kita. Yang kalau puasa tak makan tak minum, kalau sekiranya haji di Baitul Haram Mekah Al-Mukarramah, bukan haji buat dibayar lepas. Ada ajaran sesat, buat haji dibayar lepas. Lagi seronok puak-puak ni. Mudik belanja tak banyak, kemudian boleh balik hari. Ya Allah, tuan-tuan, melontar jamrah tak bayar, tak tahu ni pembaling batu dekat mana, tak tahu. Ini cerita ni, praktikalnya begitu. Dia artinya, baik, ambil balik tadi, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana berlakunya hijrah tadi, dia menjadi sempurna. Tapi sebelum berhijrahnya Nabi ke Yathrib, maka pada waktu itu hanya pada sudut keyakinan akidah itu yang ada, membuktikan seseorang itu adalah seorang yang mukmin. Cukup sekadar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Penyaksian tiada Tuhan sembah melainkan Allah, dan Muhammad itu Rasul Allah, pesuruh Allah. Cukup. Maka pada ketika itu kita kata mudah nak sebut di lidah. Itu pun 13 tahun tuan,
lingkungan yang betul-betul yakin dengan Allah, qul huwallahu ahad, ada lebih kurang sekitar 100 orang sahaja manusia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun. Nak dapat sebulan, bagi 100 bagi berapa? 13 tahun, berapa bulan? Bayangkan, ya, maknanya setahun 12 bulan. 12 kali 13. Berapa tahun? Berapa bulan? 3 mana pula 36 bulan? 100 136. 156 bulan. Nak dapat sebulan seekor pun tak dapat, nak cerita. Nak dapat seorang yang Islam pun payah di bumi Mekah. Kalau kita bahagikan tadi, ertinya payah tak orang nak terima Islam? Payah. Itu kita kena renungkan Islam hari ini. Walaupun dah ada macam-macam, kalau jabatan agama, majlis agama, itu tak termasuk lagi NGO Islam. Kemudian agensi lagi, badan dakwah, NGO dakwah Islam dan sebagainya. Kira kita kata nak, orang kata apa dia, nak betul-betul adanya umat Islam yang hebat ni, memang kita kata patut dah ada dah. Memang patut. 15 juta Islam yang ada di Malaysia ni, boleh kita katakan, kalau tak sepenuhnya 50%, 50% ni yang kualiti, yang ada kualiti. Sebab kita dikelilingi, nampak, dengan seruan-seruan yang disebut apa dia, seruan Islam, seruan iman, seruan dakwah. Tak ada alasan yang kita kata aku ni tak sampai lagi seruan, tak sampai lagi dakwah Islam. TV nampak, radio sekarang ni dah ada dah. Okeylah perubahan. Ya, kita nakkan begitulah. Rancangan agama ni dibanyakkan, stesen TV yang swasta pun turut sama dengan TM je, yang swasta. Sebab kita masyarakat dah dididik berapa tahun, lebih 60 tahun TV ni dengan hiburan. Kita tak katalah mana-mana pemerintah dulu, nak ceritanya 60 tahun lah kita dididik dengan hiburan sensasi yang terkini dan macam-macam. Nak buat satu hijrah perubahan dalam stesen media, bukan kata suatu perkara yang mudah. Ya, tengoklah pentas program reality TV, konsert yang saya dapat maklumat, satu pentas yang dibuat itu harganya menelan belanja lebih kurang 300,000. Nak pakai lebih kurang 3 jam, tak sampai 1 malam. Satu pentas rancangan realiti agama yang dibuat itu nak pakai setahun, mungkin lebih. Bukan kata selang sehari, hari-hari. Hanya kosnya ialah sekitar 25,000 sahaja. Right? Hiburan tak 300,000. Yang agama 25,000. Nampak? Tu belum lagi saya cerita hal yang lain. Ada di antara manajemen pengurusan yang duduk di dalam pengurusan minta supaya rancangan agama ini, saya tak sebut rancangan apa, rancangan agama ini jangan dibaca ayat-ayat Al-Quran. Allahu Akbar. Nampak? Sampai macam tu. Tak mau, kata orang Kelantan, tok se, kata orang Ganu, tak embuh, kata orang Perak, tak siar. Puak-puak ni tak siar ayat-ayat Quran. Ialah yang duduk management level, yang duduk di bahagian pengurusan, mereka balik daripada jauh, Australia, UK, US. Fikrah mereka ni dah, mungkin kita kata boleh jadi sebagai liberal, kemudian apa lagi yang boleh disebut secular, kemudian imperial dan macam lagi. Yang kita nak duduk di stesen TV ni, kalau boleh top management ni yang ada fikrah Islam, barulah rancangan-rancangan, program-program yang ada dalam TV ni sifat mendidik.
Bukan sifat yang disebut sampai hari ni kita nampak. Lara yang tak sudah-sudah, yang tak habis-habis. Duk menyanyi, mana ada berzanji? Dah tak ada dah. Nak mengaji musim, nampak? Ni patut-patut Muharram lagi ni. Apa salah? Buka lah lagu DJ. 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Yewa. Ini Boria. Nak cerita dia, nak sebutnya lagu tu mana ada dah. Saya dengar betul-betul malam esok kira hijrah 1 Muharram, malam petang tu dah dalam hati saya nak tengok ni berapa hari boleh tahan lagu ni agak-agak. Sampai 1 Muharram, habis masuk 2 Muharram, mula balik hamko hamid sucuran lo ho 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 ho. Lebih kurang gitu. Dilmen kahin tum cupa lo ho 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 ho. Gitulah. Duk mula dengan Bollywood. Nak kahwin tapi tak fikir aku kahwin ni jadi isu tidak ni aku pakai dengan tema Bollywood, dengan subang punya besar dekat hidung ni. Kemudian ya Allah, yang ada netizen pula pergi sokong support. Dia kata kita kan masyarakat majmuk, ada Melayu, Cina, India dan sebagainya, kamu Hindu, Buddha, Islam, dan kan kita majmuk rakyat kan. Biarlah dia nak pakai baju nampak pusat ke perut ke tiak ke, tu dia punya suka lah, dia punya tema, dia nak nikah dia. Boy, maklum, sedapnya cakap. Ada jenis macam ni. Ni tak saya katalah dia orang sini tu, jauh ni. Orang Singapura aku tak tahu, wallahualam. Nak kahwin, tiba-tiba udah isu sebab pakaian. Bukan apa ke ni, orang Islam ke apa ni pakai macam ni. Patut kita lonjakkan busana muslimah. Kita orang yang dikenali, figure, orang yang diminati. Jadi kita ni sebagai orang yang nak bagi contoh pada orang lain. Yalah, kalau kita kata aku tetap tuduh, aku tak buka, aku tak tanggal. Tapi ingat dalam hadis Nabi kata apa dia? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tashabbah, tashabbuh ni apa dia? Menyerupai satu kaum itu, maka Rasulullah fahuwa minhum. Kamu bersama dengan mereka, seumpama kamu dengan mereka. Tu yang ulama sebut ni. Inai yang dipakai dari nak nikah, inai itu inai adat budaya Hindu yang bunga melengkok-lengkok, kadang sampai ni ke lengan, kadang sampai ke ketiak. La ilaha illallah. Dibuat itu inai ni. Oh, bangga, tengok jari aku dia punya bunga, itu inai Hindu. Ini yang disebut oleh ulama. Kalau kamu buat itu tak ada asalnya, maksud dia benda yang tak ada mendatangkan faedah tu. Bahkan tasyabbuh, menyerupai adat agama Hindu, budaya Hindu, maka fahuwa minhum. Itu pun cukup. Dah dilarang oleh ulama. Inai seperti mana Hindu punya agama. Ni pakaian pula Hollywood. Itu tu saya tengoklah Shah Rukh Khan, namanya Islam, dia pun mengaku Ramadan yang dulu dia puasa sehari je. Teruslah kita tengok nama Shah Rukh Khan, bunyi Khan. Nama je macam tu, tapi penghayatan. Oh, kita kata, weh, Shah Rukh Khan kan dia pelakon Bollywood hebat. Amitabh Bachchan, yang tu lain lah, bukan Islam kan. Kemudian siapa? Zainal Ahmad, Shashi Kapoor dulu mati dah kot. Apa lagi? Shaurya Rai tu hidup lagi lah. Priyanka Chopra, Preity Zinta, Kajol gitulah. Tu nak cerita ni, yang kita budaya Islam ni mana? Adat Islam patut kita kekalkan. Kalau kita kata itu sebagai adat, tapi kita ambil lah. Ni yang kata hijrah Nabi SAW, nak bawa satu budaya, bukan sekadar budaya hidup, yang nak ditekankan aspek akhlak selain daripada akidah tadi, daripada ibadah solat. Tapi kalau tak solat dan tak fokus pada solat dan tidak dibangunkan solat itu, maka nampak hari ni tempang Islam tapi tempang.
Ni yang kita nak lihat balik, renung-menungkan balik hijrah Nabi sebenar-benarnya apa yang kita nak dapat. Adakah satu hari je yang kita nak tahu hijrah Nabi? Tak. Kita nak tahu hijrah Nabi ni sepanjang masa. Bukan kita ambil musim tak, sepanjang masa hijrah Nabi. Sebab hijrah Nabi ada perjuangan, hijrah Nabi ada pengorbanan, hijrah Nabi ada jihad. Segala-galanya ada di dalam hijrah Nabi. Baik itu hari-hari kita guna jihad, hari-hari kita ada pengorbanan dan perjuangan. Khutbah negeri Perak tadi nampak, walaupun cerita tentang hurriyah, istiqlal, ya, kita dengar tadi bagaimana kita negara sudah merdeka 63 tahun. Dan nak relate pula kebetulan Muharram ini, bulan merdeka kita ni, hijrah. Bila mana merdeka ni, maka perlunya kita juga mensyukuri. Selain daripada sudah 63 tahun merdeka, maka kita berhijrah yang disebut ke arah kebaikan, ke arah kejayaan dan kemenangan dunia akhirat. Kita kaitkan. Memang banyaklah. Kalau nak cerita malam tak sempat, tuan-tuan. Cukup banyak. Bila mana merdekanya sebuah negara itu, bermakna tidak ada lagi cengkaman penjajahan yang berbentuk kezaliman, kekejaman, apalagi kesengsaraan, penderitaan. Bila disebut jajah, bermakna itu antara zalim, kejam, sengsara, derita. Bila mana kita bebas, maknanya sudah merdeka, kita tidak lagi dicengkam oleh kuasa penjajah. Kita dah tak ada Belanda, dah tak ada Jepun, dah tak ada British. Tapi kata Abdul Qadir Audah, ulama ini menyebut penjajah sudah tinggal negara, tetapi mereka menjajah fikiran. Ini yang kita nampak, yang kita rasa hari ini yang kita tak dapat lagi merdeka sepenuhnya nampak. Sebab apa dia? Proses untuk memerdekakan yang katakan pemikiran kita mesti tidak boleh tinggalkan ibrah pengajaran hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab hijrah Nabi kita nampak, yang bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Yathrib, Nabi dapat apa, tuan-tuan? Nabi dapat sebuah negara Islam. Nabi dapat sebuah negara Islam. Mekah Nabi tak dapat negara. Madinah Nabi dapat negara. Setelah mana hijrah, bila dapat negara, ini dimanfaatkan dan diusaha oleh Rasulullah supaya apa yang Allah perintah dalam Quran terus laksanakan, daripada sembahyang, ibadah khusus, sehingga kepada sistem ekonomi, sistem politiknya, politik siasat Islam. Begitu juga apa lagi, undang-undangnya, undang-undang Islam. Jadi syumul, lengkap, package. Bila Nabi dapat sebuah negara, ini sebuah negara yang merdeka. Dan kejayaan Nabi tuan, dia pula berganda, bukan setakat dapat Yathrib Madinah. Nabi comeback pada tahun yang ke-8 Hijri, Nabi hijrah lagi. Maksud dari hijrah ni, berpindah, bukan pindah bagaimana, Nabi datang balik semula ke Mekah. Daripada satu tempat, Nabi pergi pula ke satu tempat lagi, tempat lahirnya kembali. Dan pada 8 hijrah berlakunya idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datangnya pertolongan Allah, wal fath, maksud dia kemenangan. Ini maksud tadi istiqlal, hurriyah. Dalam bahasa Arab, istiqlal, hurriyah, independence. Dapat suatu kemerdekaan, pertolongan Allah sampai. Sabarnya Nabi 13 tahun Nabi usaha dakwah akidah di Mekah, tak ramai yang masuk Islam. Maka Nabi sabar hijrah ke Yathrib. Sabarnya Nabi, bila mana dah sampai Madinah, Nabi nak buat umrah haji di Mekah, dihalau oleh puak-puak musyrikin. Dalam erti kata, akhirnya berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Tak ada untung pada Islam, tapi Nabi tengok pada jangka masa panjang. Biar orang kata rugi, orang kata apalah Muhammad, apalah Rasulullah, macam tak cerdik.
Tapi Allah yang ilhamkan, nampak? Biarlah orang nak kata tak cerdik ke bodoh ke apa, tapi Rasulullah nampak fatanah yang ada pada sifat wajib Rasul. Maka Nabi ambil keputusan patah balik ke Yasrib. Ingat dekat ke tuan-tuan perjalanan. Kita yang dah duduk 4 hari di Madinah nak buat umrah, siap dah mandinya, pakai ihram, kemudian naik bah. Kemudian tak lama daripada Masjid Nabawi, kita bertolak naik bah lebih kurang dalam 15 minit sampai ke satu tempat namanya Bir Ali. Zulhulaifah kan miqat yang kita niat di situ, niat umrah. Kita pun masuk dalam Masjid Bir Ali, kemudian kita pun niat bismillahirrahmanirrahim, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Baik, kita pun talbiyah labbaik Allahumma labbaik, duduk dalam bah. Mula bah bergerak 500 km 6 jam nak sampai ke Makkahul Mukarramah. Bayangkan tuan-tuan, 6 jam perjalanan 500 km. Agak-agak kita kalau dari sini nak ke Kuala, agak-agak berapa jam agak baru sampai. Sambung lagi ke Tepin pula. Tepin pula nun, jalan lagi Manggui. Dah Manggui jalan lagi sampai ke mana pula lagi, ke apa dia, ke Pulau Pinang lah kita kata. Berapa hari perjalanan. Ini Nabi bukan ada motorkar, mobil tak ada, kapal terbang. Tu menung-menung balik macam mana kekuatan yang ada pada Rasulullah. Allah patah balik tadi, sabar Nabi. Kemudian pada tahun yang ke-8 Hijri, kira lebih kurang 2 tahun lagi sebelum Rasulullah wafat, Allah nak bagi kemenangan berganda. Selepas Nabi hijrah, Nabi pergi ke Mekah, maka berlakunya pembukaan kota Mekah. Dan ketika itu patung-patung berhala yang ada di keliling Kaabah diruntuhkan oleh Nabi dengan busur panah, tumbang. Nampak? Yang disebut itu adalah suatu kejayaan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat berbondong-bondong manusia masuk ke dalam agama Islam, kata Allah. Ini satu kemerdekaan yang cukup disyukuri oleh Rasulullah. Sabarnya Nabi berapa tahun? 8 tahun setelah mana Nabi hijrah. Nabi tak balik tempat lahirnya, Nabi tak balik ke Mekah. Tu betapa rindu tuan-tuan. Bukan 8 hari, kita 8 hari tak jumpa bini. Allah, melambai-lambai dalam mimpi. Yang bini pun begitu, yang laki pun begitu. 8 hari, tu saya kata 8 hari, 8 jam. Oh, tak jumpa bini, jangan main. Bini pula, oh lawa bukan main, macam Angelina Jolie. Allah, kan? Walaupun video call, VC video call, tak maunya. Sebab tak sentuh, takat kumat kamit mulut. Ya Allah, gerak-gerak, tak mau dia. Dia nak sentuh, megang baru seronok. Kalau dapat cabut bulu hidung dia, nampak, mula dah nampak. Cabut bulu hidung pun seronok. Kalau dapat cabut pula bulu ketiak, ya Allah, nampak. Dia pegang lain. Tu yang kata kita baru 8 jam, 8 hari. Ni 8 tahun Nabi tak balik ke kampung halaman. PKP baru berapa bulan, kita baru 6 bulan PKP. Ni 8 tahun. Bila Nabi balik, segala kekuatan yang ada pada Nabi, pertahanan, maksud kesabaran Nabi yang sungguh-sungguh, hasilnya nampak cukup memberangsangkan. Kejayaan tu kejayaan berganda. Madinah ada sebuah negara, kemudian Nabi dapat buka lagi kota Mekah, seolah Nabi dapat 2 buah negara dalam tempoh tak sampai 10 tahun. Cuma tadi sabar je. Sabar itu yang menentukan. Kalau kita tak sabar, tindakan kita akan jadi tindakan yang tersilap dan tersalah. Nabi sabar, kejayaan. Bahkan Khalid ibn Walid dah memeluk Islam pada waktu itu. Siapa lagi? Abu Sufyan bin Harbi dah memeluk Islam. Isterinya Hindun yang mengunyah jantung hati Hamzah bin Abdul Muttalib pun
turut bersama suaminya memeluk Islam. Hindun Islam akhirnya. Mula-mula dia punya geram tu yang katakan apa dia, Sayyidina Hamzah ni, oh dia kita kata belah dada, buat keluar hati jantung, konyol mentah-mentah nak menunjukkan aku benci, I hate you, gitulah, aku benci sungguh Islam ni, nampak aku konyol. Jadi nak ceritanya, Hindun akhirnya memeluk Islam. Tadi dalam berita tadi, satu orang gangster Australia memeluk Islam dan dia sekarang join dengan PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Saya lupa nama dia, nama dia. Dia satu orang gangster, taikor lah kita kata, dengan tattoo badan besar, sadar. Akhirnya dia meluk Islam. Yang apa dia tembak pengganas ni, apa dia tembak umat Islam di New Zealand, pengganas yang tembak. Mudah-mudahan mana kita tahu, tu nampak tubuh badan dah kurus dah. Yang pergi tembak 51 jemaah yang siap nak solat Jumaat di dua buah masjid, Masjid Linwood satu, kemudian Masjid apa dia An-Nur di Christchurch di New Zealand, di sebelah South Island. Dia ada lagi apa dia North Island yang saya pergi tahun lepas bulan 10, yang baru 2019, New Zealand di South Island, daripada utara tu sampai ke selatan dia lah. Dan pergilah dua masjid yang apa dia ditembak oleh pengganas tadi. Kalau ikutkan Masjid An-Nur ni, tembok dia tinggi ni ada ni, lebih kurang tembok macam pagar masjid. Tak tahulah macam mana budak Melayu kita tu, dia yalah, bila dah takut ni macam-macam dia usaha tembok macam tu tinggi di aircon tu, dia boleh lari lepas tembok tu. Oh, tak tahu macam mana waktu itu Allah bagi suatu kelebihan pada dia. Bukan tembok tu dipanjat, dia ragas macam tu tak. Dia lari tu, bayangkan tu tinggi aircon tu. Dia nak selamatkan diri dia, kalau tidak habis dengan dia pun al-bantayun wal sapuyun wal balun. Ini puak-puak yang disebut tadi pengganas. Tapi tak mustahil kan. Ya, mungkin esok di dalam penjara dia pun Allah bagi hidayah pada dia. Sebab kita jangan lupa 99 orang, satu orang ni dah bunuh 99 orang, dan akhirnya dibunuh lagi seorang, 100 orang. Hadis sahih cerita tu, hadis sahih. Maka akhirnya dia mati dalam perjalanan nak pergi ke satu tempat orang yang bertakwa. Ditanya, adakah aku ni dimaafkan, diterima taubat aku sebab aku dah bunuh 99? Yang kata takkan diterima. Akhirnya dibunuh orang yang kata tak terima, udah 100 orang. Dengan ilham dia pun nak pergi ke satu tempat tadi yang disebut kampung orang takwa. Tak sampai hajat, sikit lagi nak sampai, dia pun rebah meninggal dunia. Dan bila dia meninggal, dicerita dalam hadis, malaikat berebut, satu malaikat rahmat, yang kedua malaikat azab. Malaikat rahmat kata, aku yang layak nak ambil dia ni. Kata malaikat azab, aku yang layak nak ambil, aku nak azab dia ni. Berebut, akhirnya menang malaikat rahmat daripada malaikat azab. Sedangkan dia dah bunuh 100 orang. Dan akhirnya syurga dia. Itu kira 100 orang. Sebab apa dia? Sebab malaikat rahmat yang berjaya nak ambil dia. Maknanya walaupun belum lagi sampai kampung orang takwa, tapi dia punya niat nampak, hasrat, artinya kehendak. Tak mustahil. Bukanlah kita kata yang pengganas tu bagus dah. Bukan kita kata bagus. Memang kita kata pengganas tak pengganas jahat perbuatannya. Cuma kalau Allah nak bagi hidayah pada dia, mana kita tahu. Dalam penjara ini, penjara semua hidup dia. Itu cerita pengganas New Zealand base. Baru ni start tadi mukadimah tuan. Kita start balik hijrah kita tuan. Jadi hijrah kita tadi nampak ada sebab hijrah itu, yang Nabi bukan saja-saja nak tinggalkan kota Mekah. Setelah mana Nabi berada di situnya, setelah menjadi Rasul 13 tahun, maka Allah yang perintah ni, bukan Nabi sengaja nak keluar takut dengan musuh, tidak. Keluar kamu wahai Muhammad menuju ke Yasrib. Ini Allah ilham.
Bagaimana cara gitu gini? Siangnya Nabi dah berbincang dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar pun dah ready dengan unta. Maka ringkas ceritanya, timbullah waktu itu, waktu malam. Nabi SAW minta Ali gantikan tempat tidur. Dan Ali, kamu selimut dengan selimut aku yang berwarna hijau. Ali pun pakai selimut yang Nabi selimut berwarna hijau. Jangan takut. Ali pun yakin, sebab ini Allah dan Rasulnya perintah. Dan Rasulullah pun yakin, aku tahu di luar ada tak kurang 11 orang yang hebat-hebat, besar-besar ni. Mereka dah pilih siapa yang nak kepung rumah Nabi, masuk Abu Jahal. Tak ada satu lubang jarum pun yang Nabi boleh celui. Bahasa kita gitulah. Mati, memang mati. Tapi yakin, in tansurullaha yansurkum. Kamu tolong aku, kata Allah, aku akan tolong kamu. Mu tolong ke ku tolong kamu. Satu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Mu cinta ke ku cinta kamu. Dua. Yang ketiga, hadis, ihfazullaha yahfazuka. Kamu jaga aku, ku jaga, mu jaga ke ku jaga kamu. Itu bahasa dia. Kemudian hadis lagi, man la yarham wa la yurham. Mu sayang ke ku sayang kamu. Oh, banyak. Unfiq ilaik. Mu bagi ke ku bagi kamu. Nak kena tusun elok atur. Maknanya ini hidup, dia timbal balik. Allah sebut in tansurullah, artinya kamu tolong agama aku, kamu bela agama. Kamu bela agama dan tegakkan Islam. Maka nampak Allah permudahkan. Allah akan permudahkan. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Apa maksud? Orang-orang yang berhijrah, kata Allah, lalu mereka berada di atas muka bumi ini, banyak dan luas tempat mereka boleh hijrah. Lalu kata Allah, muragaman katsiran wa sa'ah. Bila orang ni berhijrah, akan diluaskan rezeki mereka, ataupun mereka mendapat rezeki yang makmur, kata Allah. Surah An-Nisa ayat 100. Sebab itu orang yang hijrah, nampak. Kebanyakan kita tengok hijrah memang berjaya, ada kejayaan hijrah. Tapi kalau tak hijrah, kita dah tahu, mungkin di sini aku tak boleh pergi. Contoh, saya ambil satu sahabat yang meniaga cakotiau di Gopeng. Mula-mula dia buat cakotiau di depan masjid lama Gopeng. Adalah orang beli, tapi semalam boleh dapat 200, gitulah. Dia pindah satu tempat ke depan sikit, nak sampai ke masjid baru Gopeng, kat matrikulasi. Situ ramailah yang meniaga. Dengan izin Allah, hijrah tempat sikit aja. Ni nak sebut ni, yang dikata muragaman katsiran wa sa'ah, Allah luaskan rezeki. Di situ orang datang makan cakotiau, memang sedap. Saya recommend sungguhlah, siapa yang nak makan cakotiau di di Gopeng, pergi jalan je, jalan besar, depan sikit, depan balai poli, ada belah kiri tu ramai orang meniaga. Bila dia pindah di situ, tuan-tuan, satu malam dia boleh dapat 1,000. Daripada 200 boleh 1,000, nampak? Tu yang kata untungnya hijrah. Tu satu. Sapi Sali pemain bola. Kalau dia kekal dengan Selangor, gaji dia banyak mana dia dapat. Tapi kelab pelita di Indonesia beli dia, dia pun hijrah pindah, dibayar gaji USD $10,000 sebulan. Kalau kali 4, maknanya 40,000 sebulan. Kalau duduk Selangor tak dapat 40,000 sebulan. Itu hijrah Sapi Sali. Cristiano Ronaldo ambil jauh lagi. Ronaldo kemarin 2 hari lepas dia umumkan dia beli sebuah hotel di Manchester di England 148 juta USD dollar. Tu kaya tak kaya dia. Yang kata Ronaldo, dia orang Portugal, dia bukan orang England, dan main kelab Manchester United. Kemudian Real Madrid Spanyol pula beli dia. Beli kena bayar yuran penghijrahan, yuran perpindahan
93 juta USD. Kali 4, nak dekat 400 juta duit Malaysia. Tu, itu belum gaji dia lagi. Cuba kita tengok gaji. Seronok kira gaji orang ni. Tu. Gaji Ronaldo setahun 154 juta USD. Sebulan 14 juta lebih kurang USD. Bagilah dengan seminggu, bagi sehari. 2 hari Ronaldo sepak bola, jutawan dia. 2 hari je dia sepak bola, jutawan. Itu nak cerita hijrah. Kalau duduk di Portugal, belum tentu dapat beli hotel 148 juta USD tadi. Itu cerita yang kata orang burung yang disebut burung hijrah. Setiap tahun daripada kutub utara mereka akan terbang ke kutub selatan. Ini bukan naik flight dah. Mereka pun dah ada sayap kepak buat apa nak terbang. Dia pun daripada kutub utara tu nak sampai kutub selatan, ingat dekat kan? Berpuluh-puluh ribu kilometer terbang gede. Tapi Allah bagi rezeki pada mereka burung. Hidup mereka sampai ke kutub selatan dan mereka transit dekat mana? Dekat Kuala Krau, sebelah utara Taiping. Ada markas tempat burung hijrah. Punya ramai banyak jenis burung hijrah. Burung pun hijrah. Rezeki Allah Ta'ala jamin untuk burung. Tu kata kita ni, kalau kita kata aku ni semput dah, aku penat, lelah lah, aku tak tahulah nampak rezeki, tak mau jadi gantang, secupak. Itulah secupak. Tak, rezeki jangan kita salahkan. Rezeki tak sampai pada kita. Tu orang kata rezeki tak salah alamat. Tapi kitalah yang kena usaha ikhtiar. Nak usaha betul-betul supaya rezeki itu sampai pada alamat yang sebenar. Tak ada roadblock, tak ada gangguan, tak ada halangan. Tapi kalau kita tak usaha tuan-tuan, kita tak bergerak, macam mana kita nak dapat rezeki? Sebab itu saya sendirilah, kalau duduk dulu di pos, saya tak tahu kan? Syekh Zainal kita, Wan Zainal kita kerja di BI, saya pun kerja di BI. Setahun ikut lori sampah. Duduk di BI dulu, tak ke Kelumpur, tak tahulah angkut sampah sampai dah 46 tahun, 10 tahun pencen, muka pun dah macam sampah, aja faham. Itu contohlah. Tapi rezeki alhamdulillah. Hijrah Kuala Lumpur menyinari hidupku, kota yang penuh dengan cabaran. Wah kan, hak tu lagu tu. Pergi ke Lumpur bukan setakat rezeki satu. Daripada pion, fishboy, membantu pejabat, naik kerani, kemudian naik pegawai, sebelum pegawai, penolong pegawai, naik baru pegawai, daripada pegawai naik eksekutif, kemudian naik lagi setakat ketua unit dakwah di Lembaga Zakat Selangor. Bukan setakat jawatan kerja rezeki, tetapi ilmu Allah. Daripada zero belajar sampai ijazah ngajar Islam dan boleh jadi ustaz. Tak terlintas pun muka ni nak masuk TV. Betul dia cakap. Sampai orang tua saya kata, dia kata ni, aku tak sangka kau jadi orang. Pula dah. Ingatkan jadi beruang ke orang tua ni? Meninggal dah arwah. Orang tua pun tak sangka. Sebab dia tahu anak dia nakal. Sebab anak polis. Bukan polis hutan. Dia nakal sikit. Nakal. Lagu Aida Jebat. Dia nakal. Tapi alhamdulillah ada usaha ikhtiar. Alhamdulillah. Masuk TV, kemudian keluar TV, radio, masuk keluar radio, dan keluar negara UK, ke Eropah, New Zealand, dakwah ke Timur Tengah lebih 10 tahun lah pengalaman. Nampak? Ini nak cerita ni, bukan kita nak angkat bakul ke nak sebut riak dah. Nak sebut Allah sendiri menyatakan tadi, hijrah kamu muraghaman katsiran wasa'ah. Allah akan beri rezeki yang makmur, keluasan rezeki. Kalau kita rasa kita tak boleh pergi dah ni, aku duduk di Ipoh, aku tak boleh pergi, aku rasa tak boleh, aku nak pergi ke Lumpur juga ni. Cuba ikhtiar. Ingat duduk saja. Bos kerja, bos masa saya kerja di sana, boleh duduk di Kuala Lumpur, jangan buang masa. Untuk belajar ni banyak tempat. Kalau duduk di Kuala Lumpur, dia pergi kerja balik rumah, tak ada apa, rugi. Ingat lagi nama tu Haji Wahab, orang Bagan Serai. Ada lagi di Kajang duduk. Dia di antara bos saya di Yapim, Yayasan Pembangunan Islam Malaysia, Yapim. Kejap kerja setahun lebih. Dia beritahu, Lim, ni apa dia belajar, duduk di Kuala Lumpur ni rugi.
Wah, saya pun caut cabaran Tu Haji Wahab. Saya jumpa dia, saya ceramah kan, tahniah dia. Saya kata Tu Haji dulu yang rangsang, yang bagi saya motivasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Tu Haji. Saya caut cabaran Tu Haji. Dengan izin Allah, alhamdulillah Tu Haji, daripada kosong, alhamdulillah, ilmu. Itu antaranya contoh. Macam tu juga kalau kita duduk di rumah tuan, memang PKP berapa bulan dah? 4 bulan yang teruk dia kita kata. Masuk sekarang 6 bulan dah. Tak tahulah lepas 31 Ogos PKP lagi ke tidak. Nak ceritanya, ada yang tak ada buat apa di rumah. Bayangkan 3-4 bulan duduk di rumah mengaji Quran tidak. Kotlah nak khatam sekali, bagi lagi payah nak khatam. Kotlah daripada satu muka ke satu muka 3-4 bulan mengaji Quran, langsung tak sentuh Quran musim PKP. Apa hijrah yang ada pada dia? Semayang sunat pun tidak. Dia rasa semayang fardu dah cukup untuk jamin dia masuk syurga. Jangan tuan-tuan. Nabi suruh kita berpuasa pada hari 9 dan 10. Ya, la asamanna tasya'. Kamu berpuasalah juga tasya' ni hari 9 Muharram. Selain daripada siyamu yaum Ashura, Nabi kata puasalah kamu pada hari 10 Muharram. Kenapa? Ihtisaba ala Allah ay yukaffiru sana allati qablahu. Allah akan, kata Nabi, ampunkan dosa setahun lamanya sebelum. Nak ampun dosa setahun sebelum ni, macam-macam dosa kita buat. Ertinya pun dia tu kata tadi, kalau sekadar kita semayang fardu puasa Ramadan tak cukup. Sebab itu Allah tahu, Allah bagi kelebihan kamu puasa 1 hari je. Kalau tak puasa hari ni, puasa besok lah 10 Muharram. Berhujah dia, satu, dia tak mahu sama puasa dengan orang Yahudi. Nabi tanya pada puak Yahudi, hari apa yang kamu hari ni yang kamu puasa wahai Yahudi Nasara? Oh, mereka jawab ni, hadza yaumu salih, hari ini hari yang baik. Sebab apa dia? Nabi Musa kata puak Yahudi, Nabi kami selamat daripada dikejar oleh Fir'aun. Nabi kata, apa kata Nabi? Fa ana ahaqqu bi Musa, aku yang lebih layak, lebih utama, aku yang lebih berhak untuk menyatakan itu adalah Nabi aku, sebab seaqidah. Lalu Nabi kata apa dia? Nabi kata fa asamahu wa amara biyasim. Naklah wahai sahabat, kamu pada hari ini, Nabi kata, Nabi perintah wa amara bisiyam, berpuasalah kamu hari apa? Hari 10 Muharram. Cuma tak mau sama puasa puak Yahudi. Nabi suruh puasa hari yang ke-9. Dalam hadis Bukhari, Nabi kata, kalau dipanjangkan umur tahun depan, aku akan puasa 9 hari bulan. Tapi tak sempat, Nabi wafat. Jumhur ulama menyebut, maka sunat hukumnya hari ini Tasu'ah, Tis'ah, 9, esok Asyar, 10. Tak ambil 9, tak apa, esok jangan lupa tuan, hari Sabtu. Kira nak makan, jenuh makan, tak larat dah kita nak makan hari-hari. Tapi bila menung balik, Allah, kalau aku fikir 2 jam lagi aku mati, ruginya aku tak puasa hari ni. Contohlah. Nampak? Ni kalau kita tahu ni 4 jam lagi aku nak meninggal, besok tak hidup dah. Bayangkan kita nak mati 4 jam lagi. Hari ni patut-patut Tasu'ah, kita puasa 9 hari bulan Muharram. Sahabat tadi saat habis khutbah, jom makan laksa. Ana saim, aku puasa. Ustaz, puasa sunat. Sunat pun setahun sekali je datang ni. Takut mati 2 jam lagi, apa hal? Laksa tak ada apa dah. Rugi. Setahun Allah nak ampunkan dosa yang lalu. Rugi tak kalau kita tak buat? Rugi. Sebab kita nak lawan ni nafsu, dan kita nak lawan syaitan. Iblis memang dia hasut. Dia kata lah, apalah puasa Ramadan dah bertungkus lumuh, puasa 6 bulan Syawal lagi. Sekolah apa barang ni, apa barang ni, laksa jangan main, laksa ni sedap ni, merebus ni jangan main, ni nasi mandi kambing, tak. Kita kata dah cukup. Kalau nak kira dunia ni, memang bukan kata hari ni je, besok lagi, hari yang lepas berapa banyak dunia akan datang, berapa banyak yang menunggu dunia kan. Kalau kita makan untuk hidup,
Kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kalau makan untuk hidup, dunia. Kalau kita makan kalau hidup untuk makan, maknanya dunia. Kalau kita makan untuk hidup, maksud dia ini yang kita berpada-pada. Jadi kalau tadi disebut puasa, dia punya kelebihan yang cukup besar. Janganlah kita nampak sunat. Dia sembahyang, saya kata tak berubah hijrah. Sembahyang sunat tak. Kalau sembahyang sunat ba'dah maghrib, qabliyah ba'dah isyak tak buat, bayangkan dia nak bangun ke tahajud, payah. Sampai bila dia tak nak buat tahajud? Sebab orang yang buat tahajud ni mesti dia ambil dulu ba'dah isyak. Kalau lepas isyak balik, yalah, mungkin kata Ustaz, mana Ustaz tahu kami tak sembahyang sunat ba'dah isyak? Kami balik daripada surau, kami bayang di rumah. Kalau bayang di rumah, champion lah. Kalau boleh. Tapi biasa kalau dah balik rumah ni, Allah, kalau dah duduk dalam bilik dengan bini, ya Allah, tak ada dah baik Quran Yasin ke apa, tak ada dah tuan-tuan. Kalau dapat buka TV kejap garang, tengok pula reunion sepah tu, tuan-tuan, nak sembahyang ba'dah tu sabuai, dah kata orang parit you, tu sabuai. Ni kita duduk di surau ni, tengok orang tu sembahyang 2 rakaat ba'dah isyak, oh seronok, Allahu Akbar. Dia jadi galakkan. Kita seorang-seorang kan susah. Dia kata tu, hari ni ramai orang yang puasa, tapi ada juga yang tak puasa. Jangan tinggal walaupun sunat. Sebab ini hijrah yang kita nak faham sungguh. Kita tak nak ambil remeh ni. Walaupun benda tu bagi kita lah sunat. Kita siapa Nabi sunat tak tinggal. Makruh Nabi tak buat, haram tu saja je lah. Dah tentu jauh. Ni yang sunat Nabi anggap wajib, yang wajib berganda. Tu yang kata Imam Syafi'i, aku ni tak layak untuk syurga Allah. Kalau setara Imam Syafi'i kata aku tak layak untuk syurga Allah, bayang kita ni bukan imam surau, bukan imam masjid, imam di rumah pun tidak. Agak-agak cerah tak masa depan kita nak masuk syurga? Menung kan? Setara Imam Syafi'i sehari 2 kali khatam Quran. Tu main tu. Tak layak dia kata untuk aku masuk syurga Allah. Imam Syafi'i hebat tuan-tuan, umur muda 54 tahun meninggal dunia, tapi ilmunya Masya Allah, waraknya, orang yang cukup takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu ketika bila Imam Syafi'i meninggal, orang ramai datang sembahyang jenazah, nak nguruskan jenazah. Dia usung nak ke kubur, tiba-tiba tahan seorang perempuan melalui satu buah rumah. Perempuan tu tahan, dia minta supaya jenazah Imam Syafi'i ini dimasukkan ke dalam rumah. Pula dah bahal. Jadi orang yang mengusung tadi stop sekejap, masuk dalam rumah. Dan apa yang dilakukan oleh perempuan itu, dia solat jenazah ke atas Imam Asy-Syafi'i. Dia sembahyang jenazah ke atas Imam Syafi'i. Tahu siapa perempuan itu? Namanya Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah, dia keturunan Rasulullah. Dia rupa-rupanya guru kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia guru Imam Syafi'i. Bayangkan tuan-tuan, keturunan Rasulullah. Imam Syafi'i kan ramai guru, Imam Waqi'nya, Imam Maliknya. Ni antaranya Sayyidah Nafisah, guru dia. Hormat guru ke atas anak murid. Maka bila mana selesai sembahyang, aku nak cerita ke perempuan ni satu perkara yang menakjubkan pada pribadi Imam Syafi'i. Apa dia? Imam Syafi'i ni, dia sentiasa dalam keadaan berwuduk. Tak pernah dalam keadaan dia tidak berwuduk. Dia kentut ke batal wuduk, dia akan berwuduk semula. Tajdid, dia perbaharui wuduk satu, kemudian batal wuduk, kemudian dia berwuduk balik. Makna 24 jam Imam Syafi'i dia dalam keadaan wuduk. Itu pun kata Imam Syafi'i, aku tak layak untuk syurga Allah. Tu kita agak-agak macam cerah masa depan. Tak dah tuan-tuan. Nak sembahyang sunat selepas isyak kita malas. Nak mengaji Quran, kan disebut sebelum tidur bacalah 3 surah utama ni sebelum tidur. Yang pertama surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, surah yang ke-67. Kemudian kita baca lagi surah Sajadah 30 ayat, Al-Mulk 30 ayat. Kemudian yang ketiga surah Al-Waqi'ah 96 ayat. Kalau boleh 3 surah sebelum tidur. Dan bangun tidur besok jangan lupa Yasin selepas subuh, kalau boleh. Dan seterusnya
nak baca lagi, terpulang dengan ayat-ayat yang lain. Ini nak jadi rutin harian. Mampu kita hijrah, kita boleh buat ni pun dah kira memadai. Sehari kalau boleh istighfar jangan kurang 100 kali. Tahlil la ilaha illallah 300 kali. Dan apa dia, selawat ke atas Nabi 100 kali. Itu paling kurang. Itu antaranya amalan rutin kalau boleh kita kekal. Ini yang saya dapat ni daripada almarhum Ustaz Datuk Ismail Qamus. Banyak mengajar, banyak apa dia, orang kata apa dia, berkongsi amalan zikir, ya. Banyak lagi lah, dia lagi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun. Surah At-Taubah ayat 29, ayat 128, ayat 129. Dua ayat terakhir amalkan selepas subuh, selepas asar. Insya-Allah panjang umur, murah rezeki dan ditunaikan hajat. Datuk beritahu, ingat lagi Lim, kalau ada hajat yang besar, hajat yang besar, yang betul-betul kuat, yang kita nak sangat, bangun 1/3 malam, ya, kita tahajud apa semua, kemudian kita baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, sampailah ayat 129, 128, 129 surah Taubah. Bacalah kamu 1000 kali. 1000 kali. Macam kata Datuk, yakin kamu, confident kamu, Allah akan terima hajat dan Allah akan tunaikan hajat kita. Confirm. Tapi syaratnya 1000 kali, bukan 100. 1000 kali. Tu kalau kita rasa nak hajat yang besar makbul, ditunaikan oleh Allah, buat malam ni. Tak tahulah berapa jam tu, kita tak tahulah. Mau ngantuk tidur, kita bangun balik ni, ya, 1000 kali. Itu. Jadi subuh, lepas asar baca 7 kali laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jangan kita miss kalau boleh. Tak boleh kelang kabut nak cepat, sekali pun jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun. Jangan tinggal. Satu. Kemudian lagi kita nak kekal jadi orang yang kaya dan Allah murahkan rezeki. Aghnini bihalalika haramika wa bifadlika amman siwak. 7 kali lepas subuh, 7 kali lepas asar. Kemudian ada lagi zikir, iaitu ismun min asmaul husna, 99 nama Allah. Yang ni pun elok kita amalkan lepas subuh 7 kali, lepas asar 7 kali. Ya Ghaniyu yal Mughni, ya Fattahu ya Razzaq. Ya Ghaniyu yal Mughni, ya Fattahu ya Razzaq. Ya Ghaniyu yal Mughni, ya Fattahu ya Razzaq. Yang tadi, aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Ini tuan-tuan, kita kongsi ni bukan apa, kita nak beramal. Sebab kita tahu memang kita malas nak zikir, susah nak wirid. Tahlil 100 kali tu kita kata lah, tak boleh ke 2 kali, banyak berbenar kita kata 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Esok bila kita mati, agak-agak kita nak orang zikir tahlil 2 kali ke? Kalau boleh 2000 kali, jangan berhenti. Tapi kita dah tak bernyawa, kita mati besok. Tahlil lah banyak sikit lah untuk aku ni, ya Allah, ya Allah, aku takut ni, ya Allah. Kalau kita takut, dah dekat siksaan dah. Tahlil kita kalau boleh orang baca bukan 100 kali, 1000 kali. Tapi time kita hidup, kita nak tahlil, kalau boleh 3 kali cukup dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah doa, minta ke darah, habis. Itu kita nak banyak bila mana kita esok mati, tapi kita nak beramal, kita tak nak banyak. Itu biasa. Sebab itu bila mana kita menung balik Quran pun gitu juga. Kalau kita nak orang baca Quran pada kita panjang, banyak, jadi kita juga kena beramal banyak juga dengan baca panjang sikit, lama sikit. Ini yang kita nak hijrah, sebagaimana yang Nabi sebut, la hijratan ba'dal fathi walakin jihad wa niyyah. Tidak ada hijrah selepas aku buka kota Mekah, tapi yang ada jihad. Inilah jihad. Semayang lepas semayang lepas insya, semayang sunat, bangun tengah malam, membaca Quran, zikir, wirid, bersedekah. Sok 10 Muharram, hadis Baihaqi menyebut antara amalan 10 Muharram yang mulia di antaranya ialah hendaklah kamu, boleh disebut, menyenangkan ahli keluarga.
Ulama hadis kata menyenangkan itu maknanya berbelanja. Esok 10 Muharram berbelanjalah kita dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, termasuk orang miskin dan anak-anak yatim. Cari anak yatim, usap ubun kepala dia. Sebanyak mana ni rambut yang ada pada anak yatim, sebanyak itulah gugur dosa-dosa yang kita lakukan. Cari anak yatim esok. Kalau kita ni tak tahulah, kita dah tua dah kan, walaupun bapak tak ada dah, kematu, bukan yatim piatu, kematu. Cari anak yatim yang kalau boleh belum akil balik, itu yang bagus. Itu antara. Dan belanja isteri esok. Esok pakat puasa, yang kita buka puasa di luar esok. Nampak? Jom. Mana kambun kita? Kan sebelah Loswo Tambun tu ada apa namanya, apa dia, steamboat. Kan? Belanja besok dengan isteri, dengan anak-anak. Ini yang Nabi suruh 10 Muharram. Esoklah 10. Siang kita puasa, siang jangan melantak pula, dah tak puasa melantak lagi. Belanja Ustaz kira termasuk sunnah dah. Sunnah yang utamanya puasa, yang belanja tu yang ke bawah lagi. Dan kita dah puasa, buka puasa luar, ataupun esok lepas buka puasa jen-jen-jen, ada jen-jen-jen tu, kejutan untuk isteri. Yang ni udah bekas barang kemas. Suami rupanya ibu sekalian, dia beli rantai emas untuk kita besok. Dengar Ustaz Alim dia ceramah, belanja dengan bini. Tapi rupa dia ada niat. Kenapa? Nak mujuk bini rupanya. Itu pun dia juga. Kan, aku bagi ni harap-harap lepaslah kali ni. Kan? Aku nak nikah dulu. Itu cerita dia. Kalau tidak sebelum ni, dia ugutnya. Cuba cakap sekali lagi abang. Tengok abang tidur menerak ke tidur melentang. Ini berlaku. Dia dengan 9. Dia jelebu. Tidur menerak sebulan. Apa dia suami, isteri ugut. Abang sebut sekali lagi nak kahwin dua. Dipotong ni, potong kafarah tuan-tuan. Dia ugut dan nak potong anu. La ilaha. Sebulan tak tidur melentang, menerak. Tu takut suami. Ini golongan KTB ni kan. Apa ni KTB? Kelab takut bini. Itu. Jadi siapa yang tak isi borang malam ni, isi borang. Kelab takut bini. Itu. Saya dikecualikan lah. Tu. Tuan insya-Allah. Baik, itu cerita dia Maknanya nak habis ni, bila mana tadi kita hijrah, banyak perkara yang kita boleh renungi balik tadi. Sewaktu Nabi nak hijrah pun macam-macam halangan-halangan yang Nabi terpaksa tempuhi. Cerita hijrah Nabi ni, kalau nak tepat dia, kita boleh rujuk dalam satu kitab sirah Nabi yang berjudul Ar-Rahiq Al-Makhtum, karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, meninggal tahun 2006. Dia seorang ulama India. Dia pemenang anugerah penulisan sirah Nabi yang dianjurkan oleh kerajaan Saudi Arabia. Nombor 2 menang orang ulama Pakistan, bukan orang Saudi. Yang ketiga baru ulama Saudi. Saya baca kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, dia punya jalan cerita dia tadi, keturunan Nabi Ismail tadi, lengkap nama-nama yang disebutkan tadi. Kemudian cerita sejarah Nabi bertolak daripada rumah 3 Nabi bertolak daripada rumah 27 hari bulan Safar, dan Nabi sampai pada waktu itu di Gusaur. Kita sebut Gusur, dalam kitab sirah tu disebut Gusaur. Sama juga Ustaz Datuk Semai Kamus, dia sebut Gusaur, dia tak sebut Gusur. Saur. Di situnya Nabi transit selama 3 malam. Malam Jumaat, malam Sabtu, malam Ahad, 3 hari. Dan nak sampai di Gusaur, Nabi amat exhausted, keletihan yang amat sangat. Kaki Nabi cedera sebab Nabi tak pijak dengan tapak, takut bimbang musuh mengesan tapak kaki. Nabi berjalan dengan tumit. Bayangkan jalan dengan tumit, macam mana agak-agak. Nak naik Gusaur tu kemuncak cukup tinggi. Kalau kita hari ni 2 jam lebih, jauh. Tak macam Jabal Nur, Gua Hira dekat. Jabal Nur sejam tak sampai 40 minit dah sampai kemuncak. Ni Gusaur 2 jam lebih. Jadi bila Nabi nak sampai ke Gusaur, tak larat. Abu Bakar ni dokong, endong Rasulullah. Bayangkan Abu Bakar ni pak mentua. Nabi kan menantu, kahwin dengan Aisyah. Didokongnya pak mentua dengan menantu. Macam kalau kita lah, tengok menantu kita tak apa nak larat, dokong kita. Lagi menyampah ke naik Gusaur, mau dirumban di bawah tu. Itu jubatnya. Kedekut nak mampu, nak belanja sekotak rokok pun payah.
Kan habis duit aku, kata pak mentua kaki rokok. Kan udahlah, dia pun merokok. Ingatkan rokok pun bagi ke pak mentua, dengan pak mentua punya rokok pun licin disapu. Ini cerita. Ni kalau dokong ni ke atas gosol mau sampai ke puncak humban. Itu Abu Bakar didokong oleh Rasulullah sampai ke gua Saur, nak masuk, ya Rasulullah, biar aku masuk dulu, kau duduk nanti di belakang. Sebab kalau apa-apa yang ada dalam gua ni, biar aku yang kena dulu, kau tidak. Jaganya Rasulullah Bakar. Ada banyak lubang di gua, ya, banyak lubang. Abu Bakar koyakkan dia punya baju, dia tampal dengan baju dia lubang-lubang yang ada dalam gua, takut dikesan oleh musuh. Ada 2 lubang yang tak boleh ditampal, habis ni baju. Lalu Abu Bakar gunakan 2 tapak kakinya tutup lubang tersebut, baru mempersilakan Rasulullah masuk. Hebatnya Abu Bakar. Ini cerita dalam kitab Rahim Al-Makhtum, ya, detail cerita. Sampai ketika itu Nabi dah tak larat sangat tertidur di atas paha Abu Bakar. Dan ketika itu kaki Abu Bakar yang tutup lubang, rupanya lubang itu ada binatang wisa. Lalu disengat. Nabi ketika itu tidur, Abu Bakar menahan sakit, air mata mengalir sampai ke pipi Rasulullah. Lalu Nabi kata, wahai Bakar, apa hal? Abu Bakar pun cerita, aku disengat binatang wisa ya Rasulullah. Nabi pun terus ruqyah, maknanya jampi, ludah. Dan seketika itu juga hilang daripada sakit bisa binatang tadi. Nak ceritanya 3 hari 3 malam berada di situ dan ditemani oleh anak Abu Bakar, Abdullah bin Abi Bakar. Sebelum subuh, anak Abu Bakar tadi pergi ke Mekah. Nak dengar apa cerita sok-sok perancangan jahat musuh. Yang kuru wa yang kurullah wallahu khairul makirin. Maknanya musuh ada perancangan, Allah ada perancangan, tapi perancangan Allah itulah yang lebih baik. Kemudian seterusnya Amir bin Fuhairah ni ditugaskan mengembala kambing dekat dengan gosur. Jalanan tu nanti kambing akan padam tapak kaki Nabi dengan Abu Bakar. Di berita diriwayatkan yang disebut dalam kitab Rahim Al-Makhtum, maka kambing-kambing itu bermalam di pintu gua Saur, dan kambing itulah yang diperah susunya untuk minum. Seketika berada 3 hari 3 malam di gua Saur. 1 hari bulan Rabiul Awal barulah Rasulullah bergerak menuju ke Yasrib. Jalan Tihamah diketuai oleh seorang Yahudi, pemandu yang bawa ni pemandu seorang Yahudi, pilih baik, ya, namanya Abdullah bin Uraiqid. Maka sampailah pada tanggal 8 Rabiul Awal, iaitu di Quba. Nabi bina masjid, 4 hari Nabi berada. Kemudian Nabi bergerak ke pusat bandar Yasrib dan sampailah tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Isnin. Ini yang menakjubkan. Hari Nabi lahir 12 Rabiul Awal hari Isnin, dan hari Nabi sampai ke Yasrib 12 hari bulan Rabiul Awal hari Isnin, dan Nabi wafat hari 12 Rabiul Awal Isnin. Dan amalan kita diangkat pada hari Isnin juga. Sebab itu kita puasa. Sebab itu Nabi kata, aku puasa hari ini sebab aku suka amalan aku diangkat pada hari Isnin dalam keadaan aku sedang berpuasa. Begitu juga hari Khamis. Jadi kita ni banyak ni. Kalau ikut ke hari ni mulalah 9 Jumaat, so 10 Muharram. Baik. Kalau tak 9 10, kembarkan dengan 10 11. Hari tak puasa, ambil besok Sabtu dengan Ahad, kembar. Isnin pula 12 Muharram. Isnin kita dapat puasa lagi bulan Muharram. Dan Isnin baru tadi 12. Kemudian hari Selasa 13, 14, 15. 3 hari ini kan hari putih. Kita puasa pada hari Bid, Yaum Bid, maksudnya hari putih. 13, 14, 15 setiap bulan. Kita direct ni, kalau betul-betul ni kita boleh direct sampai Senin, Selasa, Rabu kita boleh. Retinya tak dapat puasa sepenuh bulan Muharram, banyak hari kita boleh berpuasa. Sebab itu ulama kata tak boleh sepenuhnya Muharram kamu puasa 10 hari, 1 sampai 10. Tak boleh juga 2 hari, 9, 10. Tak boleh juga memadai 1 hari pun kira dah cukup dah. Ini antaranya. Sebab Nabi kata seabdal-abdal puasa selepas Ramadan adalah bulan Muharram. Antaranya Ashura. Dan seabdal-abdal solat selepas solat fardu adalah solat
tahajud qiyamul lail. Tu jadi kita buatlah mana yang kita mampu tuan. Ya, pada malam ni cuba kita bangun, ikhtiarlah. Dan juga ya, tadi puasanya kalau boleh esok jangan lupa ramai-ramai insya-Allah. Puasa sunat setengah surau masjid ya, kalau tak PKP ni bolehlah berbuka puasa hari Ashura. Bukan dengan bubur Ashura je. Nak buat tak apa, tak ada masalah. Cuma jangan sandarkan kepada Rasulullah yang kata ini Nabi buat bubur Ashura. Tak ada kena-mengena, Nabi tak kata pun buat Ashura. Namanya Ashura itu Asyar 10. Bahtera Nabi Nuh. Memang dalam hadis Imam Ahmad menyebut dia berada terselamat di orang putih kata dia jauh di mountain Jaudi. Maksud dia Jaudi itu apa dia? Judi ya. Atas bukit Judi. Memang 10 Muharram dalam hadis riwayat Imam Ahmad menyebut. Dan orang ambil pada waktu itu tak ada apa nak dimakan, apa yang ada dalam bahtera kumpul. Macam kita kata kacang gitu gini, masak tu yang asal katanya. Dan tak ada riwayat, tak ada sanad sampai ke situ pun tak cerita Nabi. Ya, kita je buai je lebih. Itu ya cerita tentang bubur Ashura ni, Nabi Nuh lah dikaitkan dengan Rasulullah dah. Nak makan, nak buat, tak ada masalah. Kalau tanya saya Ustaz, bid'ah ke tidak? Benda ni makan apa benda bid'ah pula? Cuma jangan sandarkan ini yang Nabi buat, tak boleh. Bukan kata 10 bulan kita nak buat hari nak melantak bubur Ashura. Balun tuan. Kan bukan kata Muharram besok Rabiul Awal, buat Rabiul Awal Ashura buat. Yang kaitkan esok 10 okey makan. Oh kampung-kampung. Kedah sedap bubur Ashura dia. Orang panggil bubur Ashura. Apa syuk ni Kelantan, syuk apa Syura panggil Syura. Ashura kan. Jadi buatlah yang manis ke yang pedas. Tak masalah nak makan, tapi cuma jangan kata ini yang Nabi suruh, ini yang Nabi makan, ini Nabi buat dah. Nabi pun tak pernah jumpa buat Ashura pun tak ada. Kita je mandai-mandai. Itu nak cerita dia. Nak buat tak ada masalah. Itu kita punya rekaan resepi orang Melayu kita. Campur kacang sana, kacang, buah kurma, buah kismis apa semua. Memang sedap. Kalau ada malam ni lah. Kalau tak ada apa nak buat, balik ke Lumpur saya. Itu cerita dia tuan. Jadi cukuplah sekadar itu. Ni dah lewat dah ni. Pukul 11 tuan. Takut polis Ipoh datang tangkap habis semua ni. Dia permit ya. 12 dan tangkap habis satu truk dengan lori habis kita tangkap. Jadi cukup sekadar itu. Ada rezeki besok kita sambung kita punya kuliah tahun depan ke, ada rezeki insya-Allah mudah-mudahan. Dan ada yang berhajat nak membeli barangan BMF, sahabat saya Suki dia ada bawa barang-barang BMF ni macam-macam lah produk muslim, pucuk suun yang orang Islam buat, dan apa dia air kurma dan sebagainya ya. Jadi tolonglah sahabat kita yang apa dia ada jual dengan apa dia barang-barang jualan BMF by Muslim First kan? Sambil membeli kita nampak kita bantu ekonomi umat Islam insya-Allah. Dan yang saya punya produk saya dulu ni ada lagi saya bawa minyak wangi Raihana Syifa ni, ada lagi yang saya bawa yang saya import daripada Dubai, minyak daripada Dubai, peninggalan arwah almarhum Ustaz Datuk Ismail Qamus. Ada lagi ni kira dah habis dah, maknanya habis dah, tak ada dah, limited edition yang tinggal. Harga sama, sebotol 30, 250, 4 botol 100. Belilah 10, 20 botol. Takut tahun depan baru nak jumpa lambat lagi ni. Dan apa dia macam biasalah, ringkasnya untuk buat pendinding daripada gangguan sihir, santau, jin dan sebagainya. Ada orang Meru baru ni, pak saya, dia isteri dia 8 tahun sihir. Susah nak berubat tak mau. Dia beli dengan saya mula 4 botol. Bila pakai, minum, calit sesendi badan, minum, muntah, keluar muntah darah dalam macam-macam. Itu antaranya. Semakin pulih dah, alhamdulillah. Esok saya nak lagi 50 botol. Saya hantar 50 botol. Ini sebab dia kata alhamdulillah dengan izin Allah. Ini ikhtiar, saya kata berkat doa. Ruqyah jampi Ustaz Datuk Ismail Qamus ada lagi ni. Dengan izin Allah alhamdulillah. Dan untuk anak-anak pelemut hati, penang hati. Dan begitu juga untuk yang ketiga ni ya, luaran anggota badan, boleh saput, gosok, stroke dan sebagainya. Lagi dadah buat mandi, dalaman buat minum 2-3 titik tadi, sut dalam air suap. Kalau kena santai elok minum. Sihir pun sama juga. Dan ada masalah kanser, batu karang. Saya sebut ni dah testimoni dah ya. Kanser usus tahap 3 di Shah Alam dengan izin Allah ya. Tapi dia beli banyak 10 botol, lebih 10 botol dia minum. Dengan izin Allah doktor mengesahkan sel kansernya sudah mati dan tidak aktif lagi. Cubalah tuan-tuan, ikhtiar ya. Ada lagi minyak ni, nanti di luar nanti boleh dapatkan dengan saya. Yang ada lagi saya bawa ni insya-Allah, siapa yang berhajat.
Wallahu a'lam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.